Selamat datang saudara-saudari. Kita mau mendengar hari ini Petrus, okey? Surat-surat Petrus. Okey, yang ditulis oleh Petrus. Surat kedua Petrus. Kita mau bermula. Surat ini dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus. Surat ini ditujukan kepada mereka yang percaya kepada Kristus seperti kami juga. Yesus Kristus iaitu Allah dan penyelamat kita, memungkinkan kita percaya kepadanya kerana dia melakukan yang adil. Semoga Allah mengurniakan kamu berkat dan kesejahteraan yang berlimpah-limpah kerana kamu mengenal Allah dan Yesus Tuhan kita. Amen. Panggilan dan pilihan Allah. Ayat 3. Dengan kuasanya sendiri, Allah sudah mengurniakan kita segala sesuatu yang diperlukan untuk hidup saleh. Dia melakukan hal ini melalui apa yang kita ketahui tentang Allah yang telah memanggil kita untuk menikmati kemuliaan dan kebaikannya sendiri. Dengan cara ini, dia telah mengurniakan kita berkat-berkat yang sangat baik dan berharga yang dijanjikannya. Dengan berkat-berkat itu, kamu terlepas daripada keinginan jahat yang membinasakan yang terdapat di dunia ini. Dan kamu menerima sifat Allah sendiri. Oleh itu, berusahalah sebaik-baiknya supaya kamu tetap percaya kepada Kristus, mengamalkan hidup yang baik dan juga mengetahui kehendak Allah. Di samping itu, kamu harus dapat mengawal diri, bertabah hati ketika menghadapi sesuatu segalanya. Dan kamu juga mesti hidup saleh. Hendaklah kamu menyayangi saudara seiman dan mengasihi semua orang. Semua itu sifat yang kamu perlukan. Dan jika kamu memilikinya dengan berlimpah-limpah, hidup kamu akan bermakna dan berguna serta lebih mengenal Yesus Kristus, Tuhan kita dengan baik. Tetapi, sesiapa yang tidak mempunyai sifat-sifat baik itu, pandangnya percik. Dia tidak dapat melihat dan dia lupa bahawa dosa-dosanya yang lampau sudah dihapuskan. Oleh itu, saudara-saudara aku, berusahalah lebih keras. Berusahalah lebih keras lagi supaya panggilan Allah dan pilihannya atas diri kamu itu menjadi satu pengalaman yang kekal. Jika kamu berbuat demikian, kamu tidak akan membuang iman. Dengan cara ini, kamu akan diberikan hak sepenuhnya untuk menikmati pemerintahan kekal daripada Tuhan dan penyelamat kita, Yesus Kristus. Oleh itu, aku akan sentiasa mengingatkan kamu tentang perkara-perkara ini. Meskipun kamu sudah mengetahuinya dan sungguh-sungguh percaya kepada ajaran Allah yang sudah kamu terima itu. Selama aku masih hidup, aku wajib mengingatkan kamu tentang perkara-perkara itu. Aku tahu bahawa tidak lama lagi aku akan meninggalkan dunia ini kerana Tuhan kita Yesus Kristus telah memberitahu aku dengan jelas. Oleh itu,
Aku akan berusaha sebaik-baiknya supaya setelah aku meninggal pun kamu sentiasa ingat akan perkara-perkara ini. Saksi-saksi yang melihat kemuliaan Kristus. Ayat 16. Semasa kami memberitahu kamu tentang Tuhan kita, Yesus Kristus, yang akan datang dengan penuh kuasa, kami tidak bergantung kepada dongeng yang direka-reka manusia. Dengan mata kepala sendiri, kami melihat kemuliaan Kristus. Kami di sana ketika Dia dihormatkan dan dimuliakan oleh Allah Bapa. Pada waktu itu, terdengar suara yang daripada Yang Maha Mulia berfirman kepadanya, "Inilah anak aku yang aku kasihi. Dia menyenangkan hati aku." Kami sendiri mendengar suara itu datang dari syurga ketika kami bersama-sama Dia di atas gunung yang suci itu. Oleh itu, kami lebih yakin lagi akan perkabaran yang diisytiharkan oleh nabi-nabi. Sebaiknya kamu perhatikan perkabaran itu, kerana perkabaran itu seperti pelita yang bersinar di tempat gelap, sehingga fajar menyingsing dan cahaya bintang fajar bersinar di dalam hati kamu. Tetapi hal terutama inilah yang harus kamu ingat. Tidak seorang pun dapat mentafsirkan nubuat di dalam Alkitab menurut pendapat sendiri. Hal itu demikian kerana tidak ada nubuat yang disampaikan oleh para nabi berasal daripada kehendak manusia. Tetapi Roh Allah menguasai orang semasa mereka menyampaikan perkabaran yang datang daripada Allah. Ini adalah 2 Petrus babak 1. Kita mesti tahu segala yang kita ucap mesti datang dari Roh Allah. Okay? Roh Allah menguasai orang semasa mereka menyampaikan perkabaran. Itu sangat penting. Okay? Kita mesti ada Roh Allah, iaitu Roh Kudus di dalam hati kita, supaya kita boleh membuat kerja-kerja yang disuruh oleh Yesus dalam hidup kita. Sekian, terima kasih. Shalom.